Suara nak dengar jelas ke ataupun dengar bunyi bising, bunyi kipas lain? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas, no? Baik, ada siapa nak tayang PDF, ada tak? Saya minta seorang untuk kalau ada PDF, tayang PDF ya, share screen. Semua ada kitab ke? Ada, Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Semua ada kitab. Ada yang pakai PDF tak? Boleh tayang share screen dia dekat kita semua? Hakim, ada PDF tak? Ada Ustaz. Okey, ada PDF kamu tayang, Ustaz? Share screen lah. Boleh? Pakai laptop kan? Saya pakai iPad Ustaz. iPad lah lagi elok. Boleh share screen kan? Baik, tanpa melengahkan masa, kita mula insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Baik. Saya rasa semua pelajar dah biasa dengar dan juga biasa baca dan biasa hafal matan Ajrumiyah. Ada yang tak biasa belajar lagi matan Ajrumiyah? Saya Ustaz. Ustaz. Pernah kan? Sama ada habis tak habis je lah. Pernah dengar, pernah baca matan Ajrumiyah ni adalah matan yang paling masyhur dalam ilmu nahwu. Matan maksudnya, ada yang tak pernah lah. Tak apa, sekali lagi untuk malam ni kita tak mula lagi syarah. Kita akan baca balik matan Ajrumiyah dulu. Matan Ajrumiyah ni adalah satu kitab yang amat penting parti kepada ilmu nahwu. Dalam banyak ilmu ni, dalam ilmu-ilmu ni, ulama ada buat parti dia ataupun ringkasan bagi ilmu tersebut. Mana-mana ilmu. Apa saja buat ringkasan kepada ilmu tersebut. Dalam ilmu nahwu, ringkasan yang paling masyhur adalah matan Ajrumiyah ataupun disebut dengan Muqaddimah Ajrumiyah. Dan matan ni yang paling masyhur dan syarahnya yang paling masyhur adalah kitab yang kita silibuskan untuk kita baca pada malam ni, iaitulah Tuhfah Saniyah. Tuhfah Saniyah, syarah kepada matan Ajrumiyah. Baik.
sebagai muqaddimahnya, kita nak kenal ilmu nahwu dan juga kedudukannya. Sebenarnya ilmu nahwu ni adalah satu asas yang paling penting, paling utama, yang mana ilmu-ilmu lain semuanya bergantung kepada ilmu nahwu. Dalam Islam, ilmu-ilmu orang Islam ni, orang bahasa Arab, ilmu agama dan bahasa Arab ni, dia bergantung kepada ilmu nahwu. Semua sekali. Sebab tu adalah asas yang paling penting. Semua ilmu agama, ilmu bahasa dan juga ilmu akal, ulum diniyah, ulum lughawiyah dan ulum aqliyah, semuanya bergantung kepada ilmu nahwu ni. Dan ilmu nahwu inilah selepas mana kita kenal Quran, selepas kita kenal Quran, kita kena belajar ilmu nahwu ni. Nah? Ibn Khaldun pernah berkata, kata Ibn Khaldun, rukun ilmu bahasa ini, rukun ilmu bahasa Arab ni ada 4. Ada 4 rukun. Yang pertama ilmu lughah, ilmu bahasa. Perkataan ni maksud apa? Asad. Ilmu lughah ni kita kena tengok dalam mu'jam lah. Ilmu lughah. Bahasa Arab ni dia ada 4 ilmu yang menjadi rukun dia. Asas dia. Yang pertama ilmu lughah. Yang kedua ilmu nahwu. Yang ketiga ilmu bayan, iaitu ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu balaghah. Dan yang keempat adab, iaitu sastra. Jadi kita nak perkemas lisanul Arab, kita nak kemas lisan Arabi kita, nak memperkemaskan bahasa Arab kita, kita kena kuasai 4 ni dulu. Yang pertama, kita kena kenal perkataan-perkataan Arab. Ada fi'il ataupun isim ataupun fi'il, dan juga dia punya makna dia ataupun harf. Jadi kita kena tahu kamus. Kita kena tahu benda ni kita panggil Arab panggil apa, binatang ni Arab panggil apa. Itu ilmu lughah nama dia. Maksudnya perbendaharaan kata, yang pertama perbendaharaan kata kita mesti kemas. Yang kedua ilmu Khaldun kata ilmu nahwu. Yang ketiga ilmu bayan iaitu balaghah, dan yang keempat al-adab iaitu sastra. Jadi untuk memperkemaskan lisan Arabi kita kena ada 4 ni kata Ibn Khaldun. Khususnya untuk pelajar-pelajar syariah. Tak difahamkan ada antara kamu yang akan menyambung dalam bidang syariah. Ibn Khaldun mengatakan bahawasanya kita nak mengetahui ilmu lughah ini daruri, penting, amat penting kepada ahli syariah. Ahli syariah kena tahu ilmu lughah ni. Dan juga ilmu lisan Arabi, kerana hukum-hukum syarak semuanya diambil daripada kitab dan sunnah. Dan kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah bahasa Arab. Dan orang-orang yang memindahkan, menyampaikan Al-Quran dan sunnah kepada kita adalah para sahabat dan tabi'in, semuanya mereka ni Arab. Dan syarah kepada isu-isu, syarah kepada kemusykilan ilmu dan juga yang ketidakfahaman yang kita dapat daripada Quran Sunnah tu, syarahan-syarahannya, penjelasan-penjelasannya juga bahasa Arab. Jadi kita nak kena tahu berkenaan dengan ilmu-ilmu berkenaan dengan bahasa ini kepada siapa yang nak mengaji ilmu syariah. Sebab itu Imam Syatibi menyebut bahawasanya siapa yang belajar bahasa Arab, dia dalam masa yang sama sedang menaiki tangga ilmu syariah. Kalau dia mubtadi, orang yang pemula, beginner dalam bahasa Arab, dia juga pemula dalam ilmu syariah. Kalau dia pertengahan di dalam ilmu lughah, dia juga pertengahan dalam ilmu syariah. Kalau dia mutabahhir, orang yang alim lughah, automatik dia alim dalam syariah. Ini Imam Syatibi sebut. Sebab itu kita sebagai ahli syariah,
Khususnya kalau ada pelajar yang nak sambung bidang syariah, kena mendalami bahasa ni, ilmu lughah. Baik. Dan Ibnu Khaldun menyebutkan dalam muqaddimah dia, kamu bisa dengar kan muqaddimah Ibnu Khaldun, kitab muqaddimah Ibnu Khaldun. Yang dikatakan muqaddimah Ibnu Khaldun tu sebenarnya Ibnu Khaldun tulis kitab tarikh. Tarikh Ibnu Khaldun ni banyak jilid lah. Cuma dalam permulaan kitab tarikh ni nama dia muqaddimah. Muqaddimah kitab tarikh tu Ibnu Khaldun tulis ilmu yang hebat dalam tu, iaitulah dia sentuh semua jenis ilmu. Termasuk dia mengasaskan kepada ilmu sosiologi kemasyarakatan. Jadi muqaddimah Ibnu Khaldun adalah muqaddimah kepada kitab dia yang besar, iaitu tarikh. Kitab sejarah yang dia tulis. Tetapi muqaddimah ni lebih masyhur. Orang rujuk muqaddimah dia lebih sebab dalam muqaddimah tu terdapat pelbagai ilmu yang hebat daripada Ibnu Khaldun. Baik, dalam muqaddimah Ibnu Khaldun juga, Ibnu Khaldun menyebutkan bahawasanya dalam empat ilmu lughah tadi ni, dalam empat ilmu bahasa Arab tadi, lughah, apa tadi? Nahwu, bayan, dengan satu lagi adab. Dalam empat-empat ni yang kita kena kedahulukan adalah, dia kata al-muqaddamu minha huwa nahwu. Kita kena dahulukan ilmu nahwu kerana dengannya lah akan jelasnya usulul maqasid. Akan kita nampak jelas asas-asas kepada maksud ayat. Macam mana kita nak jelas maksud ayat? Iaitu bila kita tahu yang mana fa'il, yang mana maf'ulun bih. Kan, dalam ayat ni kalau kita masih lagi tak kenal fa'il dengan maf'ulun bih, maka kita ni kira tak capai maksud daripada kalam lagi. Sebab itu bagi Ibnu Khaldun, dia kata ilmu nahwu ni ilmu yang perlu dikedepankan. Kalau tak kenal mubtada' khabar, mana satu subjek, mana satu predikat, mana satu mubtada', mana satu khabar, mana satu fa'il, mana satu fi'il, mana satu maf'ulun bih, kalau kita tak kenal, maka kita tidak mendapat asas kepada memahami maksud kalam Arab. Namun bagi Ustaz, walaupun Ibnu Khaldun mengatakan bahawasanya kita kena mengaji ilmu nahwu dahulu, itu dia orang Arab. Dia orang yang memang bercampur dengan Arab. Dia memang dah kenal dah perkataan-perkataan Arab. Kita yang ajam yang memang jauh daripada Arab ni, kita kena seiring antara lughah dengan nahwu. Lughah maksudnya apa? Kita kenal perkataan-perkataan Arab. Mufradat, kosakata, kan? Perkataan-perkataan Arab ni kenal jenis-jenis, kenal isim, kenal fi'il, kenal harf, kenal binatang-binatang panggil apa, nama-nama, kata nama ni panggil apa, perbuatan ni panggil apa. Ilmu lughah tu kena seiring dengan ilmu nahwu. Sebab macam mana kita nak ngaji nahwu kalau lughah kita pun tak ada, kita kosong lughah. Kita kena kenal dululah perkataan-perkataan basic dalam bahasa Arab. Baik. Apa beza antara lughah dengan nahwu? Yang Ustaz sebut, yang Ibnu Khaldun kata, bahasa Arab ni ada 4, lughah, nahwu, bayan, adab. Yang kita kena, sebenarnya ilmu lughah ni ada 12. Tapi Ibnu Khaldun terangkan 4 paksi utama daripada 12 tu, iaitu 4 ni lah. Lughah, nahwu, bayan dengan adab. Apa beza lughah dengan nahwu? Siapa boleh bagi tahu? Okay, kelas kita bukan Ustaz yang akan baca nah. Yang ni Ustaz beri mukadimahnya. Kelas kita kamu akan baca. Kelas kita bukan Ustaz baca tapi kamu yang akan baca. Boleh Zul nanti. Jadi saya nak tanya, apa beza ilmu lughah dengan ilmu nahwu? Lughah maksudnya bahasa. Kalau nahwu maksudnya? Kaedah. Kaedah tata bahasa. Baik. Cantik. Kamu nak bezakan antara lughah dan juga nahwu ni, senang je. Kita tengok perkataan asad. Dalam lughah, di segi lughah, asad ni apa dia?
Iaitulah sejenis haiwan muftaris ataupun orang Melayu panggil singa lah. Ya. Jadi dia berubah tak? Asad dekat mana pun asad lah. Tetapi dalam ilmu nahu beza di antara ja'al asadu ra'aitul asada marartu bil asadi. Dalam ilmu lughah dia tak berubah. Ilmu lughah ni mudah aja. Kalau kita kenal itu adalah asad adalah singa dia tak berubah lah. Tetapi dalam ilmu nahu asad ni boleh berubah. Ja'al asadu ra'aitul asada marartu bil asadi. Jadi yang pertama singa itu dia yang datang. Yang kedua singa itu orang tengok dia, aku tengok dia. Aku tengok singa. Al-asada kita baca bagi fathah. Marartu bil asadi, aku selisih dengan singa. Bil asadi. Marartu bil asadi. Jadi dari segi nahu asad itu walaupun dia singa tapi dia duduk tempat yang berbeza-beza dalam kalam. Asadu, asada, asadi. Itu beza di antara lughah dengan nahu. Baik. Jadi dalam ilmu ini, kamu belajar ilmu sebelum tu saya nak tanya lah. Ramai-ramai ni siapa yang akan ke Mesir? Berapa orang yang akan ke Mesir? Boleh bagi tahu seorang-seorang. Saya. Sebut nama. Saya Ustaz. Siapa dia? Zul, okey, seorang. Lagi? Rifan. Rifan pergi Mesir ke? Oh Ustaz, saya pergi Ustaz. InsyaAllah. Arif insyaAllah ke Mesir. Lagi? Fahmi Aiman Mesir juga? Pergi Mesir juga Ustaz. Masya Allah. Okay. Yang lain, Anas lah Anas. Ya Ustaz. Anas Sofi duduk mana ni? Penang? Duduk di Penang. Duduk Penang? Dia bilang main Ustaz. Boleh dah main. Jalan. InsyaAllah. Lama tak sembang ni. Siapa lagi ni? Yang akan ke Mesir lagi ada? Apa akhwat kita? Aisyah, Izzati semua ke Mesir juga kan? Balqis. Baik. Ustaz Mizan pun ada. Masya Allah, Tuan Guru. Guru pun ada ni. Kita tak masuk lagi Baik. Untuk semua lah Ustaz nak tanya orang-orang semua. Khususnya yang nak mengaji syariah ni. Khususnya kepada yang mengaji syariah ni. Ustaz nak tanya dalam banyak-banyak ilmu ni ada dua jenis. Ilmu agama, ilmu bahasa Arab ni. Semua ilmu ni ataupun semualah ilmu atas muka dunia ni dia ada nama dia ilmu wasail dengan ilmu maqasid. Siapa tahu apakah itu ilmu atau contoh kepada ilmu wasail, apakah ilmu maqasid? Rifan tahu tak? Oh, Masya Allah, Irfan Sufi pun ada dengan kita. Kelantan ni. Orang Kelantan. Jadi orang Kelantan adalah ni. Saya dah lupa lah Ustaz. Ya? Lupa dah? Okey. Apa Dah lama tak buka. Apa maksud maqasid? Maksudnya maqsad. Ataupun maqsid. Iaitu ilmu yang menjadi matlamat. Maqasid. Matlamat. Manakala wasail, apa maksud wasail? Jamak kepada wasilah. Ilmu yang menjadi wasilah. Ilmu wasilah ini iaitu yang menjadi perantara yang membawa kita kepada ilmu maqasid.
untuk kita sampai ke ilmu maqasid, kita kena ada ilmu wasail. Okey, Ustaz dah bagi clue. Boleh teka tak apakah ilmu maqasid, apakah contoh ilmu wasail? Ilmu wasail tu sanad Ustaz. Wasail, sanad ke apa ke? Mustalah hadis. Wasail tu bermaksud sanad ke apa Ustaz? Sampai ke dia punya perawi ke macam mana? Bukan. Wasail ni dia perantara ilmu yang menjadi ilmu yang membawa kepada ilmu maqasid. Wasail maksudnya wasilah, perantara menjadi perantara untuk menyampaikan kita kepada ilmu maqasid. Ilmu yang menjadi matlamat tujuan akhir kita. Okey, orang lain. Yang penting kamu kena tahu ni. Ilmu wasail dengan ilmu maqasid. Kita nak asal-asal kita nak ilmu mana? Yang menjadi tujuan utama kita ilmu mana? Mestilah ilmu maqasid, betul tak? Kita nak sampai kepada ilmu yang menjadi matlamat utama. Tetapi untuk sampai kepada ilmu maqasid, kita kena ada ilmu wasail. Ilmu yang menjadi perantara yang membawa kita kepada ilmu maqasid. Okey tak? Jadi, tak ada lagi orang yang boleh sebut contoh. Orang lain yang tahu boleh sebut saja. Ilmu nahu. Ilmu nahu, ilmu apa? Wasail. Ilmu wasail. Kita ni mengaji agama lah. Dalam hak mengaji agama ni, kita nak tahu apa? Agama ni kita nak tahu apa? Ilmu akidah Ustaz. Akidah. Kita nak tahu ilmu akidah. Nak mengenal Allah. Itu matlamat ilmu maqasid. Lepas tu ilmu apa lagi? Setelah akidah tauhid, ilmu apa lagi yang kita kena tahu? Untuk kita selamat dunia akhirat ni, kita nak kena tahu ilmu apa lagi? Fiqh. Untuk memperbetulkan amalan kita. Itu antara ilmu maqasid. Lagi ilmu apa lagi? Tasawuf. Lagi? Fiqh, tasawuf. Kita nak selamat di dunia ni, kita nak kena pegang kepada kitab apa? Al-Quran wal hadis. Kita nak kena faham Quran, kita kena tahu tafsir. Kita kena mengaji tafsir. Jadi ilmu Al-Quran, ilmu tafsir juga adalah ilmu maqasid. Tak cukup Quran, kena tahu hadis. Nampak? Kena tahu hadis. Jadi ilmu hadis juga ilmu maqasid. Nah, kita kena tahu ilmu-ilmu ini, barulah kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu matlamat utama kita. Tapi untuk kita sampai kepada ilmu maqasid ini, kita perlukan ilmu wasail yang kamu sebut tadi ni, ilmu nahu. Lagi ilmu apa lagi? Mantik. Okey, mantik. Lagi? Okey, ilmu nahu dia termasuk ilmu ulum Arabiyah. Kena tahu ulum Arabiyah. Kebanyakan ilmu wasail ni adalah berkaitan dengan ulum Arabiyah. Lepas tu masuk mantik. Okey nah. Mantik pun penting. Untuk kita sampai kepada ulum maqasid tadi ni. Baik. Siapa akan baca pada malam ni insya-Allah? Kita lantik seorang muqri. Ingat, malam ni kita tak mula syarah lagi. Kita nak refresh ulang kaji balik. Kita nak refresh dan ulang kaji balik matan Ajrumiyah saja. Matan Ajrumiyah saja. Sekejap yang siapa yang kontrol ni? Fahmi. Fahmi Aiman. Sekejap
tengok dekat matan saja nah. Kita tengok dekat matan. Malam ni kita baca matan saja sampai habis insya-Allah. Ada nak habis? Okey, kamu buat setting macam ni. Setting. Okey. Okey, kamu tunjuk kat tepi tanda tambah tu. Tekan sat kat tepi tanda tambah tu. Ya. Okey. Nampak tak? Tak nampak no. Kecil sangat. Okey. Kalau kecil sangat, sebelum kita mula no, kita tanya soalan kepada yang pernah mengaji matan Ajrumiyah ni, apakah nama penuh penulis muallif matnil Ajrumiyah? Apa nama penuh dia? Nama penuh pengarang matan Ajrumiyah. Cari ada tak dalam buku? Kalau tak ada jawapan, penulisnya adalah Imam As-Sanhaji. Imam As-Sanhaji, nama penuh beliau Muhammad bin Daud. Muhammad bin Daud As-Sanhaji. You know? Dia terkenal dengan nama Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum ni, dia menulis, Imam Ibnu Ajurrum menulis matan Ajrumiyah ni di depan Kaabah. Menghadap Kaabah. Sebab tu matan ni berkat. Dan dalam kitab biografi, kitab yang menerangkan biografi para ulama, tak banyak maklumat berkenaan dengan Imam As-Sanhaji ni, penulis matan Ajrumiyah ni. Maksudnya di segi ni tak terkenal. Dia orang tak terkenal. Tetapi kitab dia amat terkenal. Semua orang mengaji matan Ajrumiyah. Semua orang yang mengaji ilmu syarak, ilmu agama ni, semua mengaji matan Ajrumiyah. Matan yang paling masyhur. Antaranya sebab ulama mengatakan bahawasanya dia menulis dengan ikhlas, ada rahsia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan antara sebab yang lain ulama menyebutkan kerana dia menulis dalam keadaan di hadapan Kaabah dan juga dia menghadap Kaabah. Allah dan rahsia-rahsia lain kita tak tahu. Beliau merupakan ulama yang daripada Fes. Fes ni dekat Maghrib, dekat Morocco, dekat Maghribi. Lama dah. Tahun 600, beranak tahun 672 dan juga meninggal pada tahun 723. Meninggal pada tahun 723. Maksudnya lama dah. Kurun ke-7, kurun ke-6, ulama kurun ke-6, kurun ke-7. Nah, ulama daripada Maghrib. Dan kalau kita mengenali ilmu, kalau kita kenal ilmu Nahu ni, dia ada dua madrasah yang besar, dua aliran yang besar. Dia ada banyak lagi aliran ilmu Nahu ni, cuma ada dua aliran yang besar, iaitu aliran ulama Basrah, disebut sebagai Basariyun, dan ada aliran Kufah, ulama Kufah, nama dia Kufiyun. Yang jumhur, yang ramai adalah ulama Basrah, Basariyun ni dikira jumhur. Manakala Kufiyun, ulama Kufah, mereka ni taklah seramai dan juga tak menjadi majoriti. Nah, Basariyun. Tetapi yang istimewanya matan Ajrumiyah ni, Ibnu Ajurrum ataupun Imam Sanhaji, dia aliran dia adalah aliran Kufah.
Sebab nanti kita akan jumpa istilah-istilah yang digunakan, istilah-istilah Kufah, istilah ulama Kufah. Baik. Jadi kita lantik seorang untuk baca matan. Hakim boleh baca tak? Malam ni Hakim baca. Hakim ni dah baca dah. Hafal dah setengah matan Jurumiah ni. Ingat ke Hakim? Hafal dah kan lupa? InsyaAllah. InsyaAllah. Ha. Baik, semua kita buka matan Ajrumiyah saja. Tengok tentang qala tu. Dalam qala al-musannif al-kalamu. Okey, yang tu. Yang aqulu, qala maksudnya dia telah berkata. Siapa yang telah berkata? Imam Sanhaji. Syarah dia akan mula dengan aqulu. Aqulu, aku berkata. Maksudnya siapa berkata ketika itu? Iaitulah syarih yang mensyarahkan matan Ajrumiyah ni. Siapa nama? Kenal tak? Dekat depan tu dia ada. Tengoklah kalau siapa yang ada buku. Kawan yang ada buku tengok kat depan tu. Siapa yang mensyarahkan matan Ajrumiyah ni? Tuhfah Saniyah nama kitab dia. Sayyidin Abdul Hamid. Syekh Muhammad Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ulama Azhar. Meninggal tahun 1973. 10 tahun lepas tu, 11 tahun lepas tu Ustaz beranak. Maksudnya tak dah jumpa lah. Tapi guru-guru di Azhar ramai yang jumpa yang menceritakan tentang kehebatan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kalau kita ni pelajar syariah dan juga kita ni mengaji nahwu, pom kita kenal Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid sebab kebanyakan kitab-kitab nahwu, kitab-kitab saraf yang kita baca adalah ditulis ataupun ditahqiq oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, dia dikenali sebagai Imamul Muhaqqiqin dalam zaman moden ni, zaman terakhir ni, mutaakhirin ni, dia banyak mentahqiq kitab sehingga kan dia ni digelar Imamul Muhaqqiqin. Tak banyak cerita yang saya ingat daripada guru-guru. Antaranya cerita tentang Syekh Muhammad Muhyiddin ni, jubah dia saja ada 70 lai. Dia orang yang mementingkan penampilan sebagai ulama Azhar. Jubah Azhar dia ada 70 jubah. Masya-Allah. Baik. Kita mula nah, qala al-musannifu. Ini kita baca matan Jurumiyah saja. Sampai habis insya-Allah kita cuba. Boleh mula Azul? Matan saja Ustaz. Kita baca matan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول Fahmi ikut scroll kitab tu, ikut bacaan apa, tekan lagi. Okey, tak apa Fahmi. Mai Ustaz tunjuklah. Tak ada kitab dah. Kitab matan Jurumiyah sendiri lah. Kita baca matan Jurumiyah tu. Okey, baik. Fahmi. Bagi Ustaz yang ni present . Oh, ni ada matan Jurumiyah kah, Fahmi? Ada Ustaz. Fahmi ada .
Okey, kalau Fahmi ada mata terjemah tak apa, Fahmi tunjuk. Baik. Okey. Semula maratan ukhra ya Zul Hakim. أمام الشيخ. أنواع الكلام: الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف والتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Dalilul ismi nah, dalilul ismi, tak ada hamzah kat atas tu. Baik, terus. Baik, sebelum tu sebab apa ada ulama memulakan dengan kalam? Ilmu nahwu ni sebab apa kena mula dengan kalam? Kalam ni maksudnya ayat, betul tak? Kalam ni maksudnya ayat. Ilmu nahwu dia kena mula dengan kalam, dia tak boleh mula dengan perkataan. Kita akan kenal nahwu ni bila perkataan tu duduk dalam ayat, duduk dalam kalam. Ayat kalau perkataan tanpa duduk dalam ayat, dia tak boleh ada ilmu nahwu. Contoh asadun. Asad tu. Contoh asad. Kan asadun ni, asad tu duduk seorang-seorang dia, kataan asad tak duduk dalam tak duduk dalam ayat, kita tak boleh katakan dia tu nahwu lah. Sebab tu dalam nahwu kita kena kenal kalam. Kalam ni, ayat-ayat Arab ni, dia terbina dengan perkataan-perkataan yang dikategorikan. Semua perkataan-perkataan Arab, dia ada sama ada 3 benda je. Dia ada 3 jenis ya, kategori dia. Iaitu aqsamu salah satunya ismun wa fi'lun wa harfun. Sama ada isim. Perkataan Arab ni sama ada isim ataupun fa'il, ada harf. Banyak-banyak perkataan Arab ni dia sebenarnya 3 kategori ni je. Jadi di situ kita tengok ada isim ada alamat dia, fa'il ada alamat dia, harf pun ada alamat dia. Okey, terus. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Okey. Jadi dalam ni kita akan mula bila kalam dalam nahwu ni apa dia ataupun i'rab apa dia? I'rab. Nahwu ni apa dia? I'rab lah. I'rab apa dia? Perubahan-perubahan di hujung kalimah. Bila kalimah tu berada dalam ayat. Kalimah kena berada dalam ayat. Tak boleh kalimah tu kalimah perkataan yang duduk seorang-seorang dia, tak boleh. Nahwu ni akan kita nampak bila perkataan tu duduk dalam ayat. Dia akan berubahlah, taghyir awakhiril kalimah, berubah di hujung. Ja'al asadu faitul asada maratu bil asadi. Asadu asada asadi tu, itulah nahwu, itulah i'rab. Okey dah. Dan dia ada berapa jenis i'rab? Ada 4. Rafa', nasab, khafat dengan jazam. Khafat tu jar lah. Rafa', nasab, khafat tu maksudnya jar, lepas tu jazam. Okey nah, yang ni kita dah biasa dengar lah. Semua insya-Allah semua dah biasa dengar. Cuma kita sebentar lalu saja. Nah, nanti kita akan syarah satu-satu ni dalam Tuhfah Saniyah. Okey, terus Zul. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة
وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. طيب lirraf'i arba'u alamat. Itu alamat i'rab nah. Dia i'rab dia taghyir awakhir. Alamat dia okey, i'rab dia ada rafa'. Rafa' ni jenis rafa' ni di bawah dia ada 4 alamat yang menunjukkan rafa', dhammah, waw, alif dengan nun. Okey nah. Yang tu kita akan tengok lepas ni lah secara perinciannya. Tapi kamu kena ingat ni, lirraf'i arba'u alamat. Satu alamat asas dia dhammah. Rafa' alamat asas dia dhammah. Waw, alif, nun tu alamat dia panggil far'iyah, al-alamatil far'iyah, alamat cabang. Alamat asliyah dhammah. Untuk rafa' alamat asliyah dia dhammah. Manakala waw, alif, nun adalah alamat far'iyah, alamat alternatif saja. Baik, terus lin-nasbi. وللنصب 5 علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع في الاسم المفرد وجمع في الاسم المفرد. silap koma tu. في الاسم المفرد. في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعوها بثبات النون. طيب nasab. Okey, i'rab jenis i'rab yang kedua, jenis dia nasab nah, an-nasbu. Alamat asal untuk nasab apa? Al-fathah, fathah nah. Manakala alif, kasrah, ya, hazaf nun adalah alamat far'iyah. Ya, alamat asal dia adalah fathah. Adalah tempat-tempat tertentu untuk fathah tu. Manakala selain daripada tempat tu, alif, dia guna alif, kasrah, ya dengan hazaf nun untuk menunjukkan dia perkataan tu dalam ayat dia menjadi mansub. Ya nah. Baik. Terus الكسرة والياء والفتحة وللخفض 3 علامات. silap tu. Al-kasratu wal ya' wal fathah tu duduk selepas tu. Kamu baca walil khafdi 3 alamat tu. وللخفض 3 علامات الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع تكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. طيب. Ini adalah alamat untuk lil khafdi ya, lil khafdi. Tadi rafa' ada 4 alamat. Kini nasab ada 5 atas tu nasab ada 5 alamat. Sekarang ni jar ataupun muallif sebut khafdi. Khafdi ini istilah ulama Kufah. Yang kita pakai istilah ulama Basrah, jumhur pakai jar. Lil jarri 3 alamat. Ada 3 alamat. Lil khafdi maksudnya lil jarri. Alamat jar ada 3 iaitu kasrah, ya dengan fathah. Al-kasratu wal ya' wal fathah. Alamat asal untuk asliyah, alamah asliyah lil jar adalah kasrah. Manakala ya untuk musanna dengan jamak muzakkar salim dengan asma khamsah. Lepas itu fathah untuk ismul ladzi la yansarif. Baik. Ala kulli hal jar alamat asal ada kasrah dan juga alamat
cabang ni adalah ya dengan fathah. Okey, terus jazam pula. وللجزم علامتان السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Okey, jazam ni hanya untuk fi'il. Fi'il yang masuk adawat jazam. Lam, lamma, alam, alamma, la nahi. Okey, itu semua adalah alamat jazam lah. Lepas tu in syartiyah yang menjazamkan dua fi'il mudhari' in syartiyah dan sebagainya lah. In tajtahid, tanjah, lam yalid wa lam yulad. Jadi jazam ni alamat dia adalah sukun dan juga wal hazfu dan hazfu. Hazaf ni sama ada hazaf nun ataupun hazaf huruf illah. Sebab tu disebut hazaf saja. Hazaf ni buang. Sama ada buang nun dalam af'al khamsah. Contohnya yaf'aluna, bila masuk lam huruf jazam ni, lam yaf'alu. Asalnya yaf'aluna ada nun. Masuk lam jadi lam yaf'alu. Itu hazaf nun. Kalau hazaf huruf illah dekat belakang, contohnya yad'u, ada waw kan kat belakang kan. Bila masuk lam yad'u, lam yad'u, buang waw. Tinggallah ain yang baris dhammah, lam yad'u. Asalnya yad'u fi'il mudhari' ada waw dekat belakang, da'a yad'u. Bila masuk lam jadi lam yad'u. Okey nah. Itu hazaf huruf illah. Baik. Yang sukun biasalah alamat jazam untuk sukun, contohnya yadrib, lam yalid, lam yalidu jadi lam yalid. Yuladu jadi lam yulad. Dia sukunkan. Baik, terus al-mu'rabat. فصل المعربات. المعربات Okey, قسمان. sebelum kita masuk al-mu'rabat, dia menjelaskan, mu'rabat ni menjelaskan lagi alamat i'rab tadi ni. Alamat i'rab untuk lirraf'i berapa alamat? Lirraf'i tadi berapa alamat? 4. Arba'u alamat. Lin nasbi berapa alamat? 5. Khamsu alamatin. Lil jarri atau lil khafdi? Lil khafdi atau lil jarri berapa alamat? 3. 3 alamatin. Okey noh. Lepas tu yang terakhir lil jazmi. Jazam ada berapa alamat? Alamatan. As-sukun wal hazfu. Sukun dan hazaf. Hebatnya matan Jurumiah ni, bila kamu hafal, kamu ingat, insya-Allah kamu akan dapat asas-asas untuk i'rab. Dekat mana nak baca dhammah, dekat mana nak baca kasrah, dekat mana nak baca sukun, dekat mana nak baca dhammah, fathah, kasrah, sukun, dekat mana nak hazaf nun, dekat mana nak hazaf huruf illah. Nampak? Dekat mana nak baca dengan abuka, abaka, abika. Itulah pentingnya matan Jurumiah ni, membantu kita, amat membantu kita untuk betul bacaan kita dan meletakkan i'rab tu. Okey. Jadi faslun al-mu'rabat, dia akan menjelaskan lagi hak alamat i'rab tadi. Terus. المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات 4 أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Okey, yang i'rab dengan baris apa dia? Harakat maksudnya baris. I'rab menggunakan baris ada 4 jenis. Isim mufrad. Zaidun. Talibun, at-talibu, at-taliba, at-talibi. Semua tu baris. Dhammah ke, kasrah ke, fathah ke. Jamak taksir at-tullabu, at-tullaba, at-tullabi, dia menggunakan baris. Jamak muannas salim bersama al-muslimatu, al-muslimati, al-muslimati. Dia tak ada jamak muannas salim, dia tak ada fathah noh. Marfu' pun al-muslimatu mansub sama dengan majrur. Mansub dengan kasrah. Al-muslimati, majrur pun kasrah al-muslimati. Itu jamak muannas salim.
Wal fi'lul mudhari' yadribu. Yang tak bersambung dengan apa-apa, yadribu. Ay yadriba. Kalau mansub jadi ay yadriba. Lam yadrib. Yadribu baris dhammah. Ay yadriba baris fathah. Lam yadrib baris sukun. Jadi semua jenis yang guna baris, i'rab dia guna baris. Ada 4 jenis yang disebut tu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Yang tak bersambung apa-apa belakang. Terus wallazi kulluha sambung. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك. Dia guna alamat asal. Yang 4 jenis tadi dia guna alamat asal, marfu' dengan dhammah. Marfu' alamat dia dhammah, mansub alamat dia fathah, makhfu' majrur atau kasrah, majzum dengan alamat dia sukun. Okey, itu alamat asal. Ada yang tak guna alamat asal. Kharaja terkecuali. Dia pakai baris juga tapi bukan baris untuk alamat asal. Kharaja an zalika. وخرج عن ذلك 3 أشياء. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. Jamak muannas salim marfu' guna alamat asal lah, marfu' guna alamat asal iaitu dhammah. Muslimatu. Ja'atil muslimatu. Tapi mansub dia tak guna fathah. Mansub, alamat asal mansub fathah. Dah sebut atas dia kan. Tapi di sini, jamak muannas salim, yunsabu bil kasrah. Dia mansub dia sama macam alamat jar dia. Alamat jar kasrah kan. Asal-asal alamat jar kasrah. Tapi tak, jamak muannas salim, dia mansub pun dengan fathah kasrah. Majrur, memang asal kasrah lah. Jadi, ra'aitul muslimati, marartu bil muslimati. Dia tidak boleh fathah. Jamak muannas salim pun ingat, tak boleh fathah. Dia tak boleh mansub dengan fathah. Dia mansub dengan kasrah. Okey. Ismul ladzi la yansarif, mamnu' min as-sarfi. Mamnu' min as-sarfi itu marartu bi masajida. Bi masajida. Dia ada huruf jar kat depan dia, no? Bi masajida, tapi kita tak baca dengan kasrah. Sebab dia mamnu' min as-sarfi, majrur dia dengan fathah. Zahabtu ila masajida. Ila huruf jar, patutnya masajidin lah. Tapi tak, dia ila masajida. Masajida tu mamnu' min as-sarfi. Majrur dia, selalu alamat asal untuk majrur adalah kasrah, tapi dia guna alamat yang special. Yang tak pakai hak asal. Iaitu majrur dengan fathah. Majrur dia sama dengan mansub dia. Baik. Dan yang terakhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'tal akhirnya huruf ilah di belakang lah. Yakhsha ada alif kat belakang. Yad'u ada waw kat belakang. Yaqdi ada ya dekat belakang. Huruf alif waw ya dekat belakang. Huruf fi'il mudhari' yang huruf illah di belakang iaitu alif waw ya di belakang. Jazam dia dengan membuang huruf akhir. Lam yad'u, kita buang waw. Lam yaqdi, kita buang ya. Lam yakhsha, kita buang alif dekat belakang. Itu jazam dia tidak menggunakan baris, jazam dia menggunakan hazaf huruf akhir sebagai alamat. Okey, habis yang di-i'rabkan dengan harakat. Sekarang masuk i'rab dengan huruf. Alamat i'rab menggunakan huruf. Terus. والذي يعرب بالحروف 4 أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم Ja'at talibani musanna, tasniah tu musanna. Ja'at talibani marfu' dengan alif, fa'il marfu' dengan alif. Kalau mansub ra'aitu talibaini, dia guna ya. Musanna talibani jadi talibaini sebab dia mansub. Ra'aitu talibaini mansub dengan ya. Majrur pun tukhfadu maksudnya tujarru lah. Majrur pun dengan ya. Marartu bit-talibaini. Okey, dia guna baris tak? Tak, dia tak guna baris, dia guna huruf. I'rab dia, alamat i'rab dia guna huruf. Marfu' dengan alif, mansub majrur dengan ya. Okey, jamak muzakkar salim.
وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. Jamak muzakkar salim marfu' dengan waw, guna alamat waw. Ja'al muslimuna. Mansub dengan majrur guna ya. Ra'aitul muslimina marartu bil muslimina. Muslimuna, muslimina. Dia tak pakai baris, dia pakai huruf waw dengan ya. Muslimuna waw. Muslimina dia pakai ya. Okeylah. Terus وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. asma' khamsah, apa dia asma' khamsah? Isim 5. Apa dia? Abu, aku, Abu, akhu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Okey lah. Di asma' khamsah dia guna apa? Marfu' dengan waw lah. Ja'a abuka. Buka, abuka ada waw. Ja'a abuka. Kalau mansub dengan alif. Ra'aitu abaka. Alif. Marartu bi abika. Bi abika guna ya untuk majrur. Abuka, abaka, abika. Dia guna alif. Dia guna waw untuk marfu'. Dia guna alif untuk mansub. Dia guna ya untuk majrur. Terakhir. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. Af'al khamsah. Apa dia af'al khamsah? Tadi asma' khamsah, ni af'al khamsah pula. Af'al khamsah adalah fi'il mudhari' yang mana? Fi'il mudhari' yang mana? Mukhatabah mungkin sih. Musanna dan Fi'il mudhari' yang bersambung di hujung dia dengan بألف الاثنين. aliful isnain, wawul jama'ah, dan satu lagi ya'ul mukhatabah. مخاطبة. Okey lah. Ya'ul mukhatabah. Baik. Fi'il mudhari' tadi kita tengok fi'il mudhari' yang tak bersambung apa-apa. Di sini fi'il mudhari' yang bersambung dengan aliful isnain. Apa dia? Contohnya? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan aliful isnain apa dia? Ada dua. Yaf'alani. Yaf'alani dengan taf'alani. Okey. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan waw jama'ah. Ada dua juga iaitu yaf'alun dengan taf'alun. يفعلون تفعلون. Dan satu lagi fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah iaitu Taf'alin. Alina. taf'alina, no? Taf'alina, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Baik. Itu af'al khamsah. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Maka marfu' dia dengan nun, adanya nun. Thubutun nun. Yaf'aluna, yaf'alani, taf'alani. Lepas itu taf'alina, dia ada nun tu maka dia marfu' lah. Kalau mansub dengan majzum maka hazaf nun. Ay yaf'alu, yaf'aluna masuk an jadi ay yaf'alu, yaf'alani ay yaf'ala, taf'aluna an taf'alu, taf'alina jadi an taf'ali. Itu untuk mansub. Mana kalau untuk majzum lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Semua buang nun. You know? Okey, yang ni key dia. Yang ni adalah key dia. Kamu kena ingat yang ni dulu. Boleh tak? Alamat i'rab. Boleh tak? Kena ingat ni kena lirraf'i nu alamat babu ma'rifati alamatil i'rab lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a fil ismi al-mufrad wa jam'i at-taksir jam'i al-muannas as-salim wal fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay'. Kalau boleh hafal. Kena hafal, kena ingat. Okey no? Baik, sampai sini. Hak ni saya nak kamu hafal dan ingat lu. Baca banyak kali.
Sebab itu ulama gunakan minta kita ni ingat sangat matan Jurumiyah ni. Sebab dia memberikan asas untuk kita boleh i'rab, boleh tentukan kita baca baris apa dalam ayat. Nanti kita jumpa ayat yang baca macam mana? As-salatu ka as-salata ka as-salati. Tengoklah, innas salata as-salatu khairum minan naum. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lepas tu lagi kalau saya contoh allazina hum an salatihim Jadi dengan kita tahu alamat-alamat i'rab ni, maka nanti insya-Allah lah kita boleh baca dengan betul. Kalau tak ada baris pun kita boleh baca dengan betul insya-Allah. Itulah yang kita dapat daripada kita mengaji yang ustaz mengaji pada ilmu nahwu daripada sebelum ni, sehingga kita boleh baca tanpa ada baris. Nah, hebat lagi jadi cara Arab dulu. Baca tanpa ada titik tu. Boleh baca tanpa ada titik. Hak tu memang paling hebat lah. Sebab nampak lah. Bahasa Arab tu duduk dalam kepala. Tulis bayang-bayang, nampak bayang pun dia boleh baca. Itu hebat. Bahasa Arab dulu tak ada titik, tak ada baris. Koma apa lagi tak ada lah. Masya Allah. Sampai hebat sampai tahap tu, insya-Allah kamu boleh belajar. Yang mengaji syariah, yang mengaji lughah, yang mengaji usul. Okey, Ustaz nak berhenti pukul 10. Tak boleh lama-lama, kesian. Ada kamu yang mengaji sampai pukul 6, daripada pagi sampai pukul 6 kan markas lughah. Mengaji tiap-tiap hari lah. Jumaat Markas cuti lughah tak? untuk semua. Ya, Jumaat cuti. Jumaat. Jadi setiap hari lain semua daripada pagi sampai pukul 6 petang. Ke sebelah pukul 6. Oh, pukul 11. Oh, relax. Boleh baca hari pagi, boleh baca. Boleh baca pagi Sabtu lah. Subjek apa dalam markas lughah? Kamu temu duga dah lah? Yang nak pergi Azhar ni? Temu duga apa Ustaz? Nak masuk Azhar tu? Untuk tahdid mustawa ke? Oh, Sekarang ni awal masuk dah buat dah. Masuk markas ni semua dah buat dari tu. Oh, sekarang ni kamu dah ada dekat mustawa yang sama, level yang sama di markas bahasa. ya Ustaz. Level apa? Mustawa apa? Tawasit sani tak? Mutawassit sani. Apa ada yang temu duga terus dapat masuk Azhar terus pergi masuk sama sana? Tak ada Ustaz. Yang tu yang depa pergi hantar baru ni? Pelajar tahun lepas. Tahun lepas depa tak pergi ya? Ada. Baru pergi tahun ni. Oh, betul hampa tahun ni macam mana? Masuk kuliah bila? Tahun depan Ustaz. Tahun depan. Ustaz, bulan 9. Bulan 9 baru terbang sana. Tapi mengaji pusat bahasa dulu lah, ngaji dalam online. Ya Ustaz. Sama lah, orang lain pun sama juga. Maksudnya, mereka mengaji online setahun. Lepas untuk pusat bahasa, lepas itu masuk kuliah, tahun satu lagi. Sama lah. Boleh. Maksudnya kamu masih ada lagi. Tapi mengaji apa ya di markas? Ikut silibus Yang 4. Ikut silibus. Okey, boleh ikut silibus no. Saat tutup saat tu atas ni kita tengok buka video baru syok nak sembang. Lama tak tengok muka. Yang lain ada mengaji, Irfan mengaji di Kias, lagi yang lain ada mengaji tempat lain. Ada yang sambung tempat lain. Saya Iqdar Ustaz. Oh, Iqdar di Kedah ha. Yang lain? Semua Azhar.
Okey. Mana? Hak laki kita buka lah kamera nak kenal dulu. Macam siapa yang ni. Muka Ramai tak lah. handsome lah Ustaz. Muka macam pasal rumah. Bukan nak tengok handsome tak handsome. Kita tak tengok handsome tak handsome. Kita tak memandang pada rupa. Okey, maksudnya kamu setahun, boleh lah setahun. Setahun tu banyak benda kamu boleh buat. Kalau markas, dia mengaji banyak lah. Subjek apa yang mengaji markas? Subjek tu je lah Ustaz. Bahasa je lah, luar tu je lah belajar. Luruh. Apa dia tu? Insya' mutola'ah ya? Dapat bahagian ke? Kitabah, istimak, qiraah dengan qawaid. Oh, ya. Maharah. Okey. Tapi dia tak ngaji kitab kan? Dia tak ngaji kitab. Tak. Silibus Silibus je. dia. Okey. Banyak apa tu? Bahasa Pak 400 tu sampai bila? Selama mana? Berapa sem? satu mustawa 400. Satu Baca mustawa. dolar. Kamu nak habis mustawa apa? Lebih kurang 2,000 orang dah. 7 mustawa. 2,000 juga banyak. Tapi mengaji setahun. Mengaji setahun banyak 2,000 tu okey lah. Ni ustaz tolong kamu tak ambil upah apa free lah. Kamu boleh iklan kat kawan-kawan kamu yang lain lah. Boleh iklan so dia ikut. Baik, insya-Allah. Okey, kita cadang macam ni, kita baca nak pergi habis. Kita baca nak pergi habis. Bukan kita baca slow, tengok tak ada habis. Sebab ilmu nahwu ni adalah ilmu yang dia panggil ilmu kulli. Kena tahu semua dia punya juzuk-juzuk dia. Kita kena tahu semua juzuk-juzuk dia. Semua bahagian. Tak boleh tahu marfu' saja. Sekali kita nak baca mansub tak tahu. Nak baca yang majrur tak tahu. Majzum tak tahu baca. Tak, kita kena tahu semua. Dia bukan macam fiqh. Fiqh boleh mengaji bab nak berisah sembahyang. Boleh? Kita duit tak ada lagi. Zakat belum ngaji. Ngaji bab nak berisah sembahyang. Boleh? Tak masalah. Lepas tu puasa. Main dekat puasa, ngaji bab puasa. Zakat. Zakat haji. Zakat haji. Duit tak ada. Buat apa? Tak ngaji tak apa. Boleh? Kita ngaji untuk beramal tu tak? Jadi fiqh dia boleh ngaji sebahagian. Ngaji sejuzuk-juzuk. Tapi ilmu nahwu kenapa habis? Sebab itu, sebelum kita mula syarah Tuhfah Saniyah ni, insya-Allah kita akan baca bagi habis matan Jurumiyah dulu. Kita nampak kerangka dia, kerangka ilmu nahwu ni, barulah kita syarah. Dan dalam syarah tu ada latihan. Okey ke kita buat malam-malam ni? Kau boleh buat waktu lain? Okey Ustaz, malam boleh. Siang, kalau pagi Sabtu saya tak boleh. Dengan Ahad. Tak boleh. Sabtu Pagi Ahad saya busy. Pagi lain? Pagi lain tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kamu orang mana? Duduk mana ni Irfan? Saya duduk Melaka. Dengkil. Jauh. Melaka. Tampin kat mana? Saya duduk Melaka. Itulah Melaka kat mana? Bandar Melaka? Dekat Serkam. Okey. Jauh tau. Yang lain? Ni semua kawan-kawan ni kah? Kawan-kawan Hakim dengan Anas? Ya Ustaz, kawan saya. Ni Aisyah, Zati semua nak pergi ke Mesir. Balkis pun, Jannatul Firdaus semua pergi Mesir juga kah? Arif apa Mesir juga? Apa dia Ustaz?
Arif ke Mesir kan? Arif, Helmi, Fahmi. Ya. Okay, baik, insyaAllah. Ngaji sekali ke macam mana ni? Ya Ustaz, saya dengan Hakim. Dengan Rifan. Oh, okey, baik. Kawan markas. Oh, Aisyah ngaji dengan Ustaz Mizan. Bagus. Baik. Kita kalau boleh tu sejam okey lah no. Lebih lagi kita ni ingat. Okey nah. Kalau dari segi kekerapan ni macam mana? Adakah seminggu sekali ataupun kita boleh buat malam lain lagi? Kalau nak publish cepat, bolehlah nak buat malam lain sama. Sementara Ustaz tak sibuk ni, nanti Ustaz sibuk mungkin akan kurangkan jadi kekerapan jadi sekali saja. Setiap malam kecuali malam Jumaat Sabtu. Setiap malam. Setiap Kecuali- malam mati Ustaz. Setiap malam Kecuali mati. Jumaat Sabtu. Saya Ustaz boleh bagi jadual Ustaz bila boleh mengajar. Saya pun pukul 9 ni pun ada kena juga mengajar orang. Oh, macam saya tu. boleh ubah. Saya pun boleh ubah. Tak apa, jadual saya. Enter boss, enter boleh ubah, tak ada masalah. Saya tak boleh lah, mengajar setiap budak malam, Iqra' je nanti. Ustaz. Oh, macam tu. Iqra' selalu lepas maghrib boleh lah. Sekejapnya. Lepas maghrib saya ada kelas lain. Oh, dia kelas dari pagi sampai petang pukul 6, lepas tu sambung maghrib sampai isyak lagi. Tu dia. Oh, Baik. Tak apa. Ikut orang je. Ada rakaman ni, kita buat rakaman. Okey nah, kita tutup rakaman dulu, nanti Ustaz akan share. Kita buat grup lah, apa-apa pun lepas ni kita tengok. Kita boleh, kalau ada grup ni boleh rujuk balik kan rakaman kita kan. Okey. Kita tutup dulu lah, bila taufiq wal hidayah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.